Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita, dan insyaAllah marilah sama-sama kita mengamalinya. Jadi insyaAllah kita sambung kitab kita, jadi kitab Tasawur Islam yang itu lama juga baru ni tertangguh 4 bulan lebih, 5 bulan ya, 6 insyaAllah kita masuk balik. Moga-moga diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diberi kekuatan oleh Allah untuk kita mengamalkan apa yang kita tahu dan apa yang kita faham, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita masuk kategori manusia sebagai hamba. Mana kita sebagai hamba Allah ni ada beberapa kategori. Untuk kita tahu, ini penting. Untuk kita pastikan di mana kita berada. Di mana kita berada. Sebab setiap insan, setiap manusia ni di dunia adalah perjalanan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi tempoh dalam waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan pulang kita kepada Allah. Jadi bila perjalanan kita pulang, kita kena pastikan di manakah kita berada di dalam perjalanan tu. Contoh, kita nak pergi ke Kuala Lumpur. Contoh, kita kena pastikan kita tahu kat mana kita berada. Destinasi dia kita tahu, dan permulaan kita berjalan tu di mana nak tahu. Contoh, kalau daripada Terengganu nak pergi Kuala Lumpur, kita kena tahu sekarang ni aku berada di Kuantan, sekarang ni aku berada di mana, di Temerloh dan seterusnya sampai ke Kuala Lumpur. Matlamat kita untuk pergi ke Kuala Lumpur, pastikan kita sampai ke Kuala Lumpur. Itu perjalanan kita. Okey. Begitu juga kita kategori manusia untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ada beberapa kategori. Ini dipanggil ilmu muhasabah, ilmu hisab, ilmu muhasabah diri. Kita hitung diri kita, kita cek diri kita, setakat mana kita. Tu. Jadi ini penting. Jadi insyaAllah kita masuk. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, manusia pada hakikatnya adalah hamba. Betul atau tidak? Betul. Kita baca dah hari tu bab hamba. Jadi manusia pada hakikatnya, pada sebenarnya adalah hamba yang terbahagi kepada beberapa kategori. Jadi hari itu kita beritahu dah, makhluk Allah ada 2 jenis. Yang pertama dipanggil makhluk Allah, yang kedua dipanggil makhluk hamba Allah. Jadi makhluk yang bergelar hamba Allah, jin dan manusia. Tu pokok kayu, matahari, bulan, bintang, itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk ciptaan Allah. Sebab apa Allah Ta'ala ciptakan makhluk lain selain pada manusia? Sebagai bukti. Sebagai membuktikan kebesaran Tuhan. Sebagai keperluan untuk manusia. Itu Allah Ta'ala ciptakan selain pada manusia, itu adalah sebagai bukti satu lagi keperluan untuk manusia. Manusia perlu pada makhluk-makhluk yang lain. Cuma makhluk lain itu tidak ada amanah, tidak ada dipertanggungjawabkan amanah kepada dia untuk mengenal dan berbakti kepada Allah.
Kita jin dan manusia ada tu. Okey. Jadi insya-Allah waktu kita tengah panjang dah hari tu bab makhluk ni. Jadi insya-Allah kita masuk ni. Terbahagi kepada beberapa kategori. Yang pertama dia panggil golongan kafirun. Ni puak-puak kafir. Manusia ada kafir. Jadi kita nak kenal lagu mana kok? Ciri-ciri orang kafir ni kan? Sebab apa kita nak tahu? Sebab kita nak pastikan kita tak termasuk dalam kategori kafir tu. Itu kita faham. Jadi kena tahulah ciri-ciri dia. Kalau tak tahu tu masalah kita. Nampak? Macam hari ni lah. Manusia dah nak beza kafir dengan Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Tukar bimbo habis. Nah, sedangkan orang Islam tu dia bermula dengan pengakuan, ikrar dan tasdik. Nah, sebut dua kalimah syahadah dan membenar sungguh dalam hati. Itu fardu syahadah kepada kita. Jadi kalau orang Islam sendiri hari ni tak faham, dia tak tasdik. Kalau tak mengaji, dia tak tasdik, tak berbenar apa yang dia lafaz. Dia sebut je. Dah, ada setengah budak-budak hari ni kok ngucap pun tak tahu. Nah, tak tahu tu. Bahawa itu perlu ditasdikkan. Perlu tahu dan perlu ditasdikkan untuk Islam. Ni ramai tak tahu tu. Dah saya tanya budak-budak tu balik sekarang. Dia nak jawab dia tak tahu. Kenapa tasdik? La ilaha illallah. Kenapa ikrar tak tahu kita? Faham lagi? Maka ni. Biar kita boleh beza. Hak mana kafir, hak mana Islam. Kita nak Islam di sisi Allah. Faham? Islam di sisi manusia. Nak belaka. Jangan Islam di sisi manusia, kafir pada Allah. Itu tambah. Macam hari ni lah. Kita ingat Islam dah anak Mamat, anak Timah, anak Sa'id. Kita kata Islam. Tapi dia sendiri pun tak tahu. Tak tahu Islam tu benda mana. Inilah yang berlaku pada umat akhir zaman hari ni. Maka orang inilah yang perlu kita beritahu kepada mereka. Kalau kita tahu sikit, kita kabur sikit. Itu tugas kita. Menyambung hijrah Nabi. Kena faham. Tugas kita sebagai manusia ni sebenarnya menyambung hijrah Nabi. Sambung hijrah Nabi. Allah Ta'ala buat Nabi ni umur 63 tahun. Lepas tu wafat. Manusia masih ada lagi. Hijrah Nabi habis dah ke? Habis bagi Nabi. Disambung oleh ulama. Faham? Maka hijrah kita sambung hijrah Nabi hari ni. Jangan tak sambung. Hari ni dia sambung. Dia dah sibuk cari makan. Dah sibuk bulan-bulan untuk mewah. Itu silap so kita. Kita kena sedar. Kita ni menyambung hijrah Nabi. Kalaulah manusia tahu sepatah, rakyat sepatah, hak Nabi kata bali wa anni walau ayah, sampaikan daripada aku satu ayat. Kalau kita amal ni, insya-Allah manusia akan kenal Tuhan. Manusia dah akan terbabas. Sebab kita khabar walaupun seayat. Betul tak? Ni kita duduk. Petang agak duduk sama-sama dengan saya rodong. Tak sepatah dah rakyat so kenal Allah, so taat Allah. Tak ada. Kita terlala dengan dunia juga. Dah habis-habis dunia daripada pagi pakai petang, garik pakai tidur malam. Tu. Maka kita tak faham lah tu. Kita ni hamba kepada Allah. Anda sedar. Okey, ini yang perlu kita tahu. Okey, yang pertama, golongan kafirun. Manusia yang ingkar kepada konsep ketuhanan dan kehambaan. Allahumma salli ala Muhammad. Maka golongan ini dia ingkar dengan ketuhanan. Maksudnya tidak mengaku ketuhanan Allah. Dia tak mengaku. Ni. Yang lagi malang ni tak tahu tu. Kita berakidah tahu serta mengaku kan. Kau tengah jadi muakidah betul. Tahu serta mengaku. Maksud tahu saja tak mengaku tak boleh. Wajib syarak tu. Jadi kau malangnya tahu pun tak dah. Allahumma salli ala Muhammad. Sifat-sifat ketuhanan Allah tu pun tak tahu dah. Nampak? Tu. Sifat ketuhanan Allah. Hak layak Allah tu dipanggil Tuhan. Kena tahu sifat-sifat dia. Baru kita yakin Allah tu Tuhan. Contoh, sebab apa ulama buat akidah? So kita pegang Allah itu ada. Ada Allah tu. Maka ada Allah tu kita ada tak? Ada juga. Tapi Allah ni Tuhan. Kita hamba. Maka untuk Allah tu layak jadi Tuhan, mesti ada sifat-sifat ketuhanan. Kita tidak memiliki sifat ketuhanan Allah. Apa sifat dia? Contoh, kita ngaji ilmu akidah. Allah ni kidam.
Kidam ni apa dia? Tidak ada awal bagi adanya. Maka Allah Ta'ala tidak didahului dengan tak ada. Maka layak dia dipanggil Tuhan. Macam kita, dulu tak ada, baru ada. Maka kita tak layak dijadikan Tuhan. Betul atau tidak ni? Maka itu. Kita kena faham sifat ketuhanan. Jadi kalau tak faham sifat ketuhanan, macam mana kita nak mengaku bahawa Allah itu Tuhan? Betul atau tidak? Ni Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hal inilah kita nak sedar. Perlu kita celekkan kepada masyarakat biar mereka kenal Tuhan. Mereka kenal. Itu sebab para rasul diutuskan untuk mentauhidkan Allah, beritahu kepada manusia tentang keesaan Allah. Jadi kita hari ini pun begitulah. Ajak manusia mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak royak ke dia untuk melepaskan dia daripada kafir. Nampak? Mengaku dulu ketuhanan Allah. Jadi orang yang telah mengaku ketuhanan Allah dan kehambaan diri dia, maka dia tidak kafir lagi. Dia sudah jadi orang Islam. Jadi kita nak tu lagi dulu. Yang pertama sekali, Islamkan diri kita dulu. Biar kita tak termasuk dalam golongan kafir. Ni kita bimbang ni. Okey, dok gi lagi bab taat, bab apa tak besok gi lagi tu. Nak masuk bab biar jadi Islam dulu. Inilah kita hari ni. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Jadi manusia yang engkar kepada konsep ketuhanan, yakni dia tidak mengaku ketuhanan Allah. Tu. Kita kena pastikan anak-anak kita biar dia mengaku dia Allah tu Tuhan dia. Biar dia mengaku sungguh. Tu. Allah tu Tuhan, Muhammad tu Rasul. Biar dia mengaku tu. Biar dia mengaku. Dia gitu. Jadi golongan ini digelar sebagai kafirun. Atau dikenali sebagai golongan ateis. Artinya dia tak percaya tentang adanya Tuhan. Tu puak-puak ni. Hak menolak sungguh, menolak terus tentang adanya Tuhan. Ni. Maka puak ni dipanggil kafir. Ni saya kafir. Tak mengaku. Okey. Jadi kita kena faham. Sebab tu dalam suratul kafirun, termasuk dalam 4 kul yang orang baca tu, jadi suratul kafirun ni penting juga. Kita amalkan, selalu kita tahu kita amalkan dan jadikan pula bacaan sebelum kita tidur, untuk mengelakkan syirik dengan Allah. Faham? Tu surah kafirun. Sebab tu dia bermula dengan qul ya ayyuhal kafirun. Muhammad mengkabur ke puak-puak kafir ni. Tu. Faham lagi? Tu. Jadi kita nak faham situ. Okey. Jadi biar kita kenal puak-puak kafir ni puak lagu mana. Tu. Jadi bila kita kenal orang kafir ni gini, kita kabur dia. Faham? Tu nak faham. Okey, itu golongan yang pertama yang ingkar kepada konsep ketuhanan. Dia ingkar konsep ketuhanan dan kehambaan. Jadi insya-Allah kita dah termasuk dalam puak ni. Nombor 1 ni lepas dah kita. InsyaAllah. Kita ngaji dah kan? Dah kafir dah kita. Faham? Kita dah masuk dalam kategori ni. Sebab kita mengaku ketuhanan Allah. Dan kehambaan diri kita. Tu. Jadi balik rumah, kita tanya anak bini kita, siapa Tuhanmu? Allah. Dahmu ni siapa dia? Aku ni hamba kepada Allah. Tu. Betul lah tu. Biar dia kata gitu. Ni tak mengaku tau. Biar mengaku, kita pastikan dia mengaku. Kita pastikan. Tu. Sebab tu Nabi bila dia dakwah, nak ajak orang masuk Islam, mesti kena mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mesti. Mesti kena mengaku tu. Apa? Jadi biar dia tahu. Okey. Itu yang pertama, insya-Allah. Yang kedua, golongan musyrikun. Orang yang mensyirikkan akan Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil musyrikun. Manusia yang mengakui konsep kehambaan dirinya kepada Allah. Jadi hak syirik ni yang mengaku konsep kehambaan dirinya kepada Allah. Dia mengaku aku ni hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengaku tu. Tetapi dalam bentuk yang salah. Dalam bentuk yang salah. Lagu mana tidak menepati konsep yang sebenar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebab itulah dalam konsep pengabdian kita kepada Allah, kita perlukan seorang guru. Kalau kita nampak gigi kepada Nabi SAW. Sebab tu kita nak sembah Tuhan ni kena ada guru.
Nak berbakti kepada Tuhan kena ada guru. Guru yang ajar cara abdikan diri kepada Allah untuk lepaskan kita daripada syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Ramai orang kita tak melakukan kesyirikan. Betul tak? Mereka mengaku Allah Tuhan, dia hamba, tapi masih tak percaya kepada benda-benda yang berkhurafat. Percaya ke jin, percaya kepada hantu, percaya kepada macam-macam. Nampak lagi? Dalam masa yang sama boleh memberi bekas. Itu syirik kita dengan Allah. Nampak? Jangan syirik. Semuanya adalah Allah. Allah yang menyembuhkan. Allah segala-galanya. Apa kita tak syirik? Maka kita berbohong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Ni mesti direct dengan Tuhan. Kita tidak ada jarak sebenarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada jarak. Tu sebab kita dengan Allah terlalu dekat. Apabila kata terlalu dekat, tidak ada jarak. Sebab jarak ni maksud dia jauh lagi kita dengan Allah. Sebab Allah dengan hamba dia tidak ada jarak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada jarak kita dengan dia. Nampak? Tapi kita tak faham. Sebab tu kita masih mengambil makhluk sebagai penolong. Itu syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nak faham dengan Allah. Tu kita tidak ada syirik dengan Allah. Nak faham? Maka siapa yang mengajar tu? Nabi mengajar kita supaya tidak syirik dengan Allah. Nah, hak tu syirik jali tu syirik terang, caknya kata raya wak nasi kunyit. Nah, syirik khafi, syirik yang tersembunyi tu. Hak ni yang lagi takut ni. Nampak lagi? Maka ni perkara-perkara syirik kita kena ngaji. Siapa yang ajar? Nabi ajar ke sahabat, sahabat ajar ke tabi'i, tabi'i ajar tabi'i, dan seterusnya kepada kita hari ni. Ni maksudnya cara pengabdian kepada Allah mesti mengikut kehendak Allah. Apa betul? Dan menepati dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam agama tidak boleh reka. Siapa buat reka pembaharuan dalam agama dipanggil bid'ah. Faham lagi? Menokok tambahkan perkara agama. Tak boleh. Tu buat agama tak boleh main-main. Betul tak ni? Mesti ada dalil. Setiap perbuatan mesti ada dalil dalam agama. Mu ambil mana mu buat gini? Mesti ada dalil. Dia tak boleh reka. Maka ni kita takut kita telah menyalahi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata dia mengaku tentang konsep kehambaan dirinya. Dia mengaku dia hamba kepada Tuhan. Tetapi dalam bentuk yang salah, tidak menepati konsep yang sebenar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak faham. Mereka ini selalunya mengikut pengasas agamanya masing-masing. Golongan ini digelar musyrikun. Nampak? Tanya Abu Lahab, Abu Jahal, siapa yang mencipta langit, bumi, gunung ganang? Allah. Tak, tapi dalam peribadatan dia ada beberapa berhala-berhala yang dia percaya. Nampak lagi? Tu ada perantaraan. Tu salah dah. Kita diajar di Nabi direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahus Samad. Allah ni tempat menggantung, tempat meminta tolong, tempat segala-galanya. Tu. Kita nak direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buang hijab-hijab, pergantungan-pergantungan kepada makhluk. Betul tak ni? Sebab tu dalam pelajaran ilmu tasawuf mengajar kita bergantung hanya kepada Allah. Nak buang pergantungan kita kepada makhluk, itu syirik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni itu dia ajar dalam ilmu tasawuf tu. Ya dah lah tu. Tak mahu kita gantung ke makhluk lah tu. Maka tak mahu kita syirik. Tu. Okey. Ini yang kita perlu faham. Hak ni dah berlaku kepada hak mengaku adanya Allah tapi mereka masih syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi golongan hak menolak terus. Banyak mana agama-agama yang mengaku ada Tuhan, ada hamba tetapi mereka melakukan kesyirikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang ada agama semuanya ada Rasul belaka yang bawa pada asalnya. Tapi oleh kerana ratus tahun, ribu tahun, mereka telah tersasar daripada ajaran yang sebenar. Hak ada agama, hak mengaku ketuhanan Allah tu semua ada. Tu. Okey, begitu juga kita hari ni. Kita hari ni 1441 tahun dah lebih. Ni kita hari ni. Dari ajaran hak sebenar yang dibawa oleh Nabi SAW. Hak ni yang ulama kita takut hari ni. Kalau orang Islam hari ni boleh katakan majoriti semua mengaku Allah, Tuhan, Muhammad Rasul. Kita ni hamba. Tapi mereka tersasar daripada ajaran yang dibawa oleh
Nabi SAW. Tu hari ni. Itu berlaku kesyirikan yang begitu banyak. Akidah yang menyeleweng begitu banyak. Tapi mereka mengaku Allah Tuhan, Muhammad itu Nabi. Betul atau tidak ni? Di sinilah yang berlaku pada masyarakat Islam akhir zaman. Khususnya di Malaysia kita. Tu tak boleh lah. Hari ni jadi bermasam muka sesama kita. Islam tapi baloh. Mu kata kaku, kata kemu. Ni tu. Maka inilah yang berlaku. Ni yang perlu kita sedar. Celek mata kita. Ini kerja ulama'. Macam mana nak betul balik, itu kerja ulama'. Ulama' kena duduk semeja molek, bincang molek. Faham lagi? Tu. Fikir tentang masyarakat, tentang rakyat. Jangan mikir tentang kita je. Tahu nak baloh, nak tunjuk kita betul. Jangan. Tu kerja ulama' ni kita buat contoh lah mudah. Nak jaganya umat. Contoh kita laki bini. Kita laki bini, kita ada anak. Jadi bila kita tak puas hati dengan bini kita tak puas hati dengan kita jangan baloh sehingga anak kita dengar. Kita masuk bilik kunci pintu rapat, kita baloh dah nak baloh, nak puas hati kat mana. Faham lagi? Nak tapik nak apa, jangan tapik kuat. Biar gitu. Sebab apa buat gitu? Takut didengar oleh anak-anak, rosak dia. Betul tak ni? Kepercayaan dia kepada kita sudah hilang. Pergantungan dia kepada kita pun dia akan hilang. Sebab dia tengok mak ayah sendiri pun huru-hara. Faham lagi? Begitu kita gitu ulama' hari ni, dia kena duduk dalam bilik senyap, dia kena bincang slow-slow, jangan duduk buka dalam Facebook. Dalam duduk war-war, rakyat dengar, umat dengar, berat penipala habis, mabuk habis orang-orang. Betul tak? Ni. Ulama' tu kena duduk diam-diam dalam bilik, bincang betul-betul. Aku tak pati, biar kita je senyap. Kita buka pintu, nampak tenang. Faham lagi? Macam tak ada apa-apa. Betul tak? Ini kita nak gitulah. Fikir tentang umat, berpecah berat dah kita ni. Tu. Maka kita kena sedar. Okey. Biar menepati dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh syirik. Okey, mereka jangan nak kan ustaz, kena ngaji. Kena ngaji beradong kita ni. Okey. Mereka ini selalunya mengikut pengasas agamanya masing-masing, golongan ini gelap musyrikun. Insya-Allah kita dah masuk dah ni. InsyaAllah kita dah masuk dah ni. Yang ketiga. InsyaAllah ni kita. Okey. Golongan al-muslimun. Manusia yang mengakui konsep kehambaan dan pengabdian dalam bentuk yang sebenarnya dan diiktiraf oleh Allah. Golongan ini mendapat gelaran al-muslimun. InsyaAllah. Sekarang untuk kotik ayat lah kau tebah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang manusia, bertakwalah kamu kepada Allah ya orang beriman dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tiap-tiap minggu tu kotik ayat tu. Dia bermula dengan ya ayyuhallazina amanu dulu. Hei orang-orang yang beriman. Sebab tu kata iman nombor satu. Bila sebut iman, pergi kepada takwa. Takwa yang sebenar. Itu tentang keimanan dulu. Betul tak? Jadi untuk meraih takwa yang sebenar, itu perlu pada proses pembersihan jiwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hak tu duduk dalam keadaan bersyariat. Jangan mati dalam keadaan derhaka. Tu Allahumma salli ala Muhammad. Maka ni. Jadi untuk meraih takwa yang sebenar tadi, kita ada beberapa kategori pula. Orang Islam tu sendiri ada beberapa kategori. Jadi insya-Allah golongan ini mendapat gelaran al-muslimun. Kita ngaku betul-betul konsep kehambaan dan pengabdian yang sebenar. Maka kita telah masuk golongan orang Islam. Insya-Allah. Okey. Habis itu, tak mau terang banyak ni. Kita pergi. Golongan ini. Golongan ini tu ini dia. Orang Islam tu lah. Hak ni hak kita ni. Ni hak kita. Kafir dah kita. Syirik dah. Islam dah kita. Cuma beberapa kategori pula dalam Islam tu sendiri. Ni nak muhasabah lah ni. Sebelum kita mati ni. Kena muhasabah lah.
Tak? Kalau kita sekolah agak dulu, cikgu kata, okey, masa ada 10 minit lagi ni, kau nak buat pembetulan apa serba, nak cek kat mana salah, kat mana apa, cek lah. Sebelum siapa, sila letakkan pen anda. Betul tak ni? Kalau cikgu kata, sila letakkan pen anda di atas meja, kita pun letak. Tak dia? Lihat benda. Kalau salah pun salah lah. Kalau pakoh pun pakoh lah kita. Faham lagi? Jadi kita hari ni, masa mana Allah Ta'ala bagi kita ruang, masa balik je kita, masa tu lah hak cikgu kata tadi, okey, kita ada 10 minit lagi ni, nak buat pembetulan, nak buat apa pun buat lah. Tu. Start kita balik, jaga diri kita, beki. Bila masa je nak sampai masa, letakkan pen anda. Jadi Israel datang. Faham lagi? Itu nak bimbang. Jadi sekarang kita ni tengah muhasabah dah ni, tengah buat pembetulan lah ni. Kalau tahu dah akidah yang kita pegang lama ni sesat, kita kena tinggal lalu dah. Apa lagi buat pembetulan sebelum mati ni. Betul tak? Jadi sekarang ini kita nak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kena beki. Betul tak? Kalau kita kelabu kelala gali Ahlussunnah wal Jamaah, kena belajar sungguh. Biar dapat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kena akidah lain balik awal kita. Faham lagi? Biar semayang pecoh dari pun. Kalau akidah rosak, guli batin habis nu dalam neraka. Faham lagi? Ni kita takut ni. Anak betul-betul lah. Sebelum letakkan pen anda. Okey. InsyaAllah kita cek. Setakat mana aku ni? Aku duduk mana lah ni? Okey, tengok dia kata. Golongan ini Islam tu lah terbahagi kepada kategori berikut. Tengok. Yang pertama dia panggil Muslim durhaka. Allahumma salli ala Muhammad. Hak ni begitu banyak. Termasuk kita lah. Faham lagi? Yang pertama ni. Termasuk kita cayang ni. Kita orang cayang. Jangan main-main. Ataupun dipanggil orang awam. Kita ni. Cayang tu kita bahasa Terengganu cakap. Faham lagi? Kalau bahasa buku kitab kita orang awam lah. Kita ni. Okey. Muslim durhaka. Kita Islam. Kita telah mengaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi. Tapi kita masih engkar lagi dengan perintah-perintah Allah. Bukan kita engkar ketuhanan, tidak. Bukan kita engkar kerasulan, tidak. Kita cuma engkar derhaka apa yang disuruh oleh Allah. Dia panggil Muslim yang durhaka. Ataupun dalam kitab lain dia panggil iman yang asi. Iman yang melakukan maksiat. Orang beriman, dia beriman tapi melakukan maksiat. Ialah tu. Okey. Lagu mana orang ni? Tengok dia kata. Iaitu golongan yang hanya mengaku. Tengok. Mengaku ni duduk mana? Dalam hati kan? At-tasdiq fil qalbi. Mengaku ni di dalam hati. Okey. Iaitu golongan yang hanya mengaku atau berikrar sahaja. Ikrar ni lagu mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu ikrar tu bunyi mulut. Dia panggil ikrar. Ikrar bil lisan. Buat lagi. Tahu. Sebut dengan lidah. Okey. Untuk menjadi saksi atas kebenaran Allah dan Rasul. Dia kata dah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata dan dia mengaku dah tentang ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak pula dibuktikan dengan melaksanakan tuntutan syahadah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita mesti melaksanakan tuntutan. Sebab tu ulama ajar ikrar dengan lidah, tasdik dengan hati, amal dengan perbuatan. Betul? Tu amal dengan perbuatan. Mesti nyata dengan perbuatan. Bukan sekadar sebut saja, bukan sekadar mengaku saja, mesti nyata dengan perangai kita. Nampak? Tu. Sebab tu dalam semayang ni cukup-cukup. Sebab tu semayang ni tarbiyah yang paling hebat pada diri kita. Dalam semayang kita ada tak pengakuan? Duduk dalam hati akidah ada. Sebelum kita nak takbir tu, kita pegang dah Allah Tuhan. Nak bagi Muhammad tu Rasul, kita ni hamba. Faham lagi? Kita ngaku dah tu. Lalu kita membesarkan dengan lisan Allahu Akbar. Betul ni? Lepas tu kita nak nyatakan dengan jawarih anggota kita. Qiyam, rokok. Nampak lagi? Itu bukti-bukti pengabdian kita kepada Allah. Bukan sebut saja, bukan ngaku saja. Mesti ada kenyataan dia. Perangai kita tu. Mu kata Tuhan besar. Sampai masa, mungkinlah sejik. Dirikan solat.
Nampak? Ni kata ngaku Tuhan sampai masa sejid dah pergi setara barah. Ni dah mana ni? Mana kenyataan kita beriman kepada Allah? Dah lah tu. Betul lagi? Mesti. Setelah kita mengaku dalam semayang, tubik pada semayang, kita amalkan apa yang kita ngaku, yang kita sebut dalam semayang tadi. Nampak? Mari kita amalkan. Tubik dulu, habis sejid, amal dulu. Oh, dah semayang ni yang kata Allah besar. Nampak lagi? Dalam semayang ni aku baca belaka dah. Hanifal muslimang wa ma ana minal musyriki. Kita kata tersebut. Tersebut belaka dah. Dalam semayang. Maka kita tubik, kita amalkan. Ya, kita kata dalam semayang, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji-pujian itu bagi Allah Tuhan pentadbir sekalian alam. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Dan seterusnya lah. Nampak lagi? Habis. Maka kita pun sebab semayang ni tarbiah diri kita. Tubik lagi, amalkan. Tu. Sebab tu dalam semayang dia ada sifat, dia ada rukun qalbi, sifat ilmu, duduk dalam hati ni. Kita kena sedar bahawa Allah Ta'ala tahu segala-galanya perbuatan kita, sama ada kita sembunyi ataupun kita yang terang-terangan. Nampak lagi? Yang keduanya rukun kauli sifat sama. Lidah aku ni, kena sebut Tuhan duduk dengar perkataan aku ni, kena cakap molek-molek. Rukun fi'li, sifat basar. Kalau ngaji rukun 13 mayang kan? Sifat basar, setiap perbuatan aku diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kok mana lagi kita nak jadi jahat? Kita jawab kali akan tahu. Kalau kita semayang sungguh, kok mana lagi kita nak jadi jahat? Dah boleh jadi jahat dah. Sebab tu kata ulama, tangan yang mengaku satu Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dah mengaku, tubik pada sliding, mustahil dia akan derhaka kepada Allah. Mana lagi? Kalau semayang dia tu berkualiti sungguh, dia memahami sungguh, dia menghayati sungguh semayang dia tu, mustahil keluar sliding tu dia derhaka kepada Allah. Mustahil. Tu. Ini kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang semayang ni tak boleh buat jahat. Sebab semayang tu mencegah dia daripada buat kerja jahat. Betul tak ni? Maka ni kita nak sedar. Okey. Kita mesti melaksanakan tuntutan syahadah. Okey, insya-Allah tuntutan syahadah ni kita akan bincang depan tu ada sekarang. Bila ngaji bab akidah lagi, dia ada tuntutan syahadah depan. Tu lagu mana tuntutan syahadah kepada kita. Bila kita faham, aku hari ni tak betul lagi pengabdian aku kepada Allah, sistem pengajian aku tak betul lagi, abang kita tahu kita tak betul. Tu pentingnya ilmu. Hak kata nak pergi Kota Baru, nak pergi Kuala Lumpur tadi, dah orang mari tegur. Mu nak pergi mana orang? Mu nak pergi Kuala Lumpur. Ni bukan jalan Kuala Lumpur ni. Jalan pergi Kota Baru orang. Kota Baru. Dah hamba sampai mana? Jetih dah ni. Mesti ligak kita kau nak mula. Faham lagi? Tu nasib baik ada orang tegur meh. Faham lagi? Begitu kok kita jalan menuju ke Tuhan ni. Kita ingat kesedak siapa ke temeluh dah. Sikit lagi kagak lah. Kita suka. Dah, rupa-rupanya jetih boh. Jangan main-main. Ni kita nak tahu kita dalam agama ni. Jangan kita. Sebab tu kata arwah Tok Guru ni Aziz, ilmu ni penting. Sebab tu dia kata bila kita ada ilmu, kita tahu jalan syurga, kita tahu jalan neraka, kita tahu mana baik mana buruk. Nampak lagi? Kalau kita masuk neraka pun puas hati. Sebab kita tahu, sebab kita buat kerja bab neraka. Faham lagi? Kalau kita masuk syurga pun puas hati. Sebab kita tahu, kita buat perkara syurga. Kalau kita takut, kita ingat ke buat perkara syurga. Sudah-sudah tahu dah neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ni tak puas hati kita tu. Ni kata pentingnya ilmu. Biar kita tahu Pak Arung. Curi orang, aku tahu. Ni neraka, masuk neraka aku. Kita tahu. Faham lagi? Takut, kita dah tahu. Hak ni bahaya. Hak ni, kita ni. Ibadah kita tu betul dah. Ingat ke betul dah. Orang mari tegur, bukan gini takbiratul ihram. Dah gana. Berak, ya jo. Dah betul. Sudah. Nampak lagi? Hak ni kita nak. Nak belajar dah tu. Kita takut tu. Okey, biar kita ilmu. Kata nombor satu kali ilmu. Biar kita boleh beza hak mana buruk, hak mana utuh. Mu ni naik motor tak ada rotek ni bahan polis samang mu. Biar hamba tahu dah. Memang tak ada rotek kena samang. Dah, nak gana. Faham lagi? Berak kena samang puas hati kita. Sebab kita tahu dah. Faham lagi? Tidak puas hati kita ingat ke tak apa. Potong kok double line polis tahan.
Samang. Apa samang bersih? Apa samang? Awak telah melakukan kesalahan. Salah benda apa? Tak ada langgar orang pun. Rotik ada, lesen ada. Betul lesen ada, rotik ada. Mu potong double lain. Lah, double lain tak boleh juga ke? Tak boleh ha. Faham lagi? Oh, tak puas hati sikit meh. Tak puas hati sikit. Tu kata nombor 1, ilmu mengenal hak dan batil. Ia panggil furqan. Boleh membeza hak mana hak dan mana batil. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kita nak ilmu tu penting dengan ngaji Okey. Mesti dibuktikan dengan tuntutan syahadah itu. Golongan ini telah mendustakan pengakuannya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita telah mendustakan pengakuan. Sebab tu ketika kita semayang, kita kata Allahu Akbar. Tak, kita kata Allah Maha Besar. Tapi dalam hati kita Tuhan tahu tak kita pelawak. Dalam perangai kita harian malaikat tak tulis tak. Kalau dalam hati kita malaikat tak tahu. Tapi kalau kita amal hari-hari tu lebih pitih pada Allah. Malaikat tengok tak? Tengok. Sebab tu masa kita takbir Allahu Akbar, malaikat kata kazibta, mu pelawak. Kita tak dengar malaikat kata. Kalau kita dengar tepik kita dengar tu lah. Sebab malaikat dah catat hari-hari. Mu kata Allah besar, tapi kerja mu daripada pagi pakai petang bah dunia je. Mana lagi? Besar kau mana? Mu dah 1,000 dalam bank, 8,000 dalam bank, 20,000 dalam bank. Nah, kalau mu kerja untuk Allah, mu infak pada jalan Allah. Bang, Tuhan tak marah mu nak kerja. Kerjalah. Siapa dah kira perlu, mu dah apa tapi gunakan harta pendapatanmu untuk meraih cinta Allah. Ma yunfiqu qurbatin indallah. Apa saja hak dapat harta menginfak pada jalan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tu betul, tak salah Bukalah kilang 100 uti pun. Dah kalau Jumi nak buka kepuk di 100 cawangan. Buka. Lagi hebat kita orang Islam. Islam memerintah kan? Bukan Islam diperintah. Mana lagi? Ekonomi duduk pada orang Islam kan? Apa duduk pada orang lainnya? Apa? Dah ke zaman jadi orang lain, orang kafir pegang ekonomi. Sebab kita tak bergantung kepada Allah. Kita daya saing dengan dia tu macam dia juga. Dia buat kerja orang kafir ni. Dia buat kerja cari keuntungan apa semua, dia berasa dengan usaha dia. Nampak? Jadi kita pun berlawan macam dia juga. Aku buat usaha dengan kebijaksanaan, aku strategi yang kuat tu. Maka dia akan boleh challenge dia. Kita boleh challenge dia. Memang itu hebat dia. Macam mana orang Islam nak challenge dia? Dengan bergantung kepada Allah. Tu. Bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala permudahkan urusan itu. Tu jadi kita boleh naik lebih pada dia. Itu kita gagal lagi ni. Kita gagal. Sebab orang kafir masih di atas, kita duduk bawah lagi. Kita kena kembali kepada sunnah balik. Dah. Lagu mana Abdul Rahman bin Auf berniaga sehingga harta ni melipat kali ganda. Faham lagi? Nampak? Tu dia ajar oleh Nabi pada para sahabat. Dah. Semayang tak tinggal. Sibuk setara mana pun jemaah tak tinggal. Tengok. Dah. Nah, sibuk setara mana pun, pitih boleh banyak pun, tak pernah tertipu dengan pitih. Masih infak macam biasa. Faham lagi? Pakaian macam biasa juga. Tidaklah jadi mula-mula pakai libah golok, lepas tu bahan libah mereka. Nampak lagi? Tak jadi gitu. Tu contoh sahabat. Ini tak tertipu dengan kehidupan yang sementara. Ni kita hari ni, kalau keimanan kita tak kuat, masa sesak ni dah apa ni, bila kaya berubah lalu, cari jalan pun berubah dah. Tak usah kata penampilan dari segi perjalanan kita. Sebab tu cerita Piramli Alibaba dengan 40 orang penyamunya cekik, kita tidak sedar. Nampak lagi? Alibaba tu kan, bila dia boleh mah, dia lari mah Piramli, dia tanam kan, dia belajar jalan lalu. Jalan orang kaya kan apalah macam beruk lah. Berubah dah bah cari jalan. Nak kalau kaya nak jalan orang gitu. Betul tak? Ya sikit dah kita. Tapi Abdi Baba tu masih bagus. Sebab dia masih sedekah lagi. Bagus dia. Yang tak bagusnya Kasim Baba. Allah tahu mu tengok tu mu teringat. Mintalah jauh aku daripada sifat ni. Faham lagi? Dolah dia bahang licin. Dia sedih kamu tengok cerita tu. Alibaba bagus, dia ambil seperti dia. Kaya dah dia. Infak sini kan. Seperti dia piti. Hak tu habis licin. Dah, hak paling aku sedih. Dia nak ambil lapu. Pang lagi lapu. Allah panas. Nasib baik kau panas.
Kalau kau tak pandai dengan kau aku kebas. Faham lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Jangan jadi gitu kita. Betul tak? Kita tak boleh gitu. Sebab tu nak kemah dulu imam kita ni. Kemah baru kita tak tertipu, walaupun kita diberi pangkat, walaupun kita diberi harta, semua pangkat dan harta itu kita guna pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam sebenar. Maka kita nak gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Jam tu 2 minit lagi 40 minit kita. Kejap je. Tu dah. Bahasa padang habis ni je. Okey. Jadi golongan ini telah mendustakan pengakuannya. Tu. Dengan tidak melaksanakan amalan-amalan yang difardukan oleh Islam. Okey. Kita mengaku Allah sebagai Tuhan, Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul, tapi tak suruh pergi kenal Allah, kita tak pergi. Suruh pergi belajar ilmu fardu fain, kita tak pergi ngaji. Suruh semayang, tak semayang bang setara barah. Suruh puasa, tak puasa. Allahumma salli ala Muhammad. Dia panggil orang ni Muslim yang durhaka. Allahumma salli ala Muhammad. Ramai tak hari ni? Ramai. Ramai ni hadap semayang? Ramai. Ramai mana hadap puasa? Beriuk-riuk. Ramai mana hak dok kenal Tuhan? Hak tu ramai terlalu lama. Hak dok kenal. Ini yang kata Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hak ni lah kategori ni. Kalau kita duduk sinilah kita. Kita ngaji ilmu agama ni untuk kita. Sebab tu bila Allah Ta'ala nak beri kebajikan kepada seseorang itu, dia faqih tentang agama. Allah Ta'ala beri kita berasa nak mengaji. Ya dah tu. Siapa mari di hati dia berasa nak mengaji, ya dah. Itulah Allah Ta'ala telah gerak hati dia. Allah Ta'ala telah panggil dia kepada Allah. Dengan memula nak ngaji. Jangan merasa nak semayang, nak puasa, rajin ngaji dok. Hak tu bukan panggilan Allah. Hak tu panggilan syaitan dia panggil. Faham lagi? Dia mesti faqih dengan agama. Dia kerti agama dia. Dia ngaji nombor satu kali. Sebab tu ulama tafsir faqih ni bukan bermaksud alim saja, tidak. Dia tahu, dia amal, dia rasa. Itu faqih. Ni nak faham ngaji. Mesti bermula dengan ilmu. Dia cinta kepada majlis ilmu. Inilah orang yang dipanggil oleh Allah. Barulah dia cinta kepada amal pula. Setelah dia tahu dia amal. Dia tahu dia amal. Dia tahu dia amal. Ini tanda dia. Allah Ta'ala beri kebajikan. Dia ngaji rajin. Lepas tu malah juga. Malah tu dok lagi tu. Dok lagi. Dia tahu dia amal dan dia rasa. Tu 3 ni ulama aja. Maka ni. Itulah tanda Allah Ta'ala nak panggil dia ke sisi dia. Kita boleh rasa kita semayang manisnya, rasa nikmat semayang. Kerdilnya kita. Itu ialah tu. Itu tanda awal dah tu. Nampak lagi? Kita berasa jauhnya aku dengan Allah. Ialah tu. Nampak? Bila rasa kau jauh, kita kau kuat nak ibadah. Mana lagi? Dosanya aku. Kita kau banyak nak tinggal perkara-perkara yang dilarang. Tu ia belaka dah tu. Tu. Okey. Hak pertama ni hak fardu tu dulu. Dia kata yang difardukan oleh Islam. Ngaji menuntut ilmu itu fardu, semayang itu fardu. Tu wajib kat atas kita tu. Tu kenalah. Okey, iaitu sebaliknya melakukan perbuatan-perbuatan yang ditegah. Tahu? Masih buat benda hak dilarang oleh Allah. Pakai luar pendek, dok tutup kepala. Allahumma salli ala Muhammad. Hak ni terang-terang kita nampak. Orang yang mengekalkan maksiat ni, Allahumma salli ala Muhammad. Orang tu fasik. Kekal dalam maksiat dia. Dosa besar. Fasik lah. Dia kekal. Luar pendek tu, kalau orang puang kau dok tutup aurat tu sama-sama je. Allah hak ni kita takut ni. Dia kekal dalam maksiat. Bila kekal dalam maksiat, hati dia telah tertutup rapat. Hak tu kita bimbang. Hak ni kita perlu beritahu kepada masyarakat. Kau boleh tegur lah. Tegur lah kerana cara bijaksana lah. Jangan sebab kita tegur cara kita tegur jadi lari pada kita. Jangan rugi tu. Tu kena tegur macam Nabi tegur aja kan. Nabi mendidik sahabat dengan akhlak yang baik. Nampak lagi? Orang kata uduh pun Nabi balas dengan baik. Payah tu. Payah. Jadi kita kena tegur dengan cara hikmah. Wa yu'allimulhumul kitaba wal hikmah. Tu. Setelah kita ngaji secara detail, terperinci, baru kita pandai. Uslub dakwah ni bukan senang. Payah. Tahu? Sebab dia nak ada hikmah. Jadi nak dapat hikmah, kita mesti alim. Dah kita kena tegur kan Ustaz? Tegur secara ayat-ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada ku walaupun satu ayat.
Kita tegur dah dengan dia sepatah tu. Jangan cakap banyak. Sebab kita orang awam tak erti. Bila kita cakap banyak, dia naik serabut. Faham lagi? Kita orang awam kan, nak dakwah orang, kita cakap banyak. Dia dengar tak dia sedap ni, dia serabut aku. Faham lagi? Kita setakat sikit-sikit. Sepatah dua je. Mak, aku ni kawan rapat mu daripada kecil, mak. Aku ni masa sedar lah sikit, mak. Dulu tahu benda pun tentang agama. Dan ni, alhamdulillah masa tenang kat jiwa aku. Tahu duk main sejik dan ni. Mudah bahasa nak pergi sejik, mak. Tak apa, so mula-mula aku insyaAllah kau bahasa nak pergi kau sibuk kan. Ada apa? Bau tembau. Padang tu. Jadi kamu cakap banyak-banyak, dia lari pada dia kita tengok muka bau. Dah nak nasihat. Sebab orang beriman ni duduk dengan Allah. Maksud duduk dengan Allah kan? Allah yang buka hati dia, bukan kita. Ngaji dah dia kan? Dah. Allah yang buka, kita kabur sekadar je. Kita asbab, musabbibul asbab tu kita nak. Faham lagi? Allah tu. Kita sikit dah. Ni tu pasal kita yang nak beri dia. Tu salah. Tu bukan. Tu salah tu. Terkabur sepatah dua je. Tunjuk contoh dah. Nabi tunjuk contoh dah kan. Sayyidina Umar dengar sepatah je Quran. Gegar biatung. Faham lagi? Tu. Maka hak tu yang kita nak tu. Tu pengajar orang tu. Sebenarnya Allah yang buka. Cuma sabit sikit kita. Faham lagi? Sabit kita. Jangan berasa kita yang ajak je. Itulah. Sebab tu kita buat simple-simple je. Begitu kat ustaz. Ngajar simple-simple je. Daya mu nak kait-kait lah. Tak payah mu nak pasal nak gini suruh tarik orang. Daya. Allah ada. Kita kabur sikit-sikit je. Jangan sampai meroyang belik kau ni lalas. Tak faham habis orang. Faham lagi? Kita berasa waktu bik tu nak suruh orang faham. Beri faham tu Allah. Mu kabur setakat mu sudah. Faham lagi? Ni kita berasa kita yang beri faham. Tadi aku faham ustaz ni ngajar sifat kudrat. Ni jadi pening. Faham lagi? Sebab kita bahasa kita yang beri faham. Jadi kita kau ni nak suruh orang faham. Jangan, sikit je. Kita Allah tu yang beri faham. Masa tu nak kerti. Okey. Maka dia masih melakukan perkara-perkara yang ditegah. Ustaz nak tahu kan perkara yang ditegah? Belajar kitab fiqh. Faham lagi? Fardu ain. Belajar. Tu. Okey, mereka ini digelar saksi bohong. Dia bersaksi bohong. Dia mengaku itu bohong, pelawak atas penyaksianmu. Macam kita kata ke bini kita, buat contoh, yang seorang je isteri abang, dulu kini and selamanya. Aduh. Dadang tubik tau. Cerita nasib Doremi, Mak Jong. Tubik kat pondok tadi pun tu tengok awet. Nasib baik pun tak ada guru tubik lambu. Bau Mak Jong. Betul tak Mak Jong? Kata bini dia sayang. Betul tak? Tapi tengok, tersebutlah kisah di zaman hantu. Dia tengok gambar awet boh. Betul tak? Jangan tengok gambar awet. Jangan tengok. Jadi tawa ke bini. Nampak? Cara dalam Islam, siapa jaga mata ni mutasawwir lah. Kita menawar bagi hati. Siapa jaga mata dia daripada melihat yang haram, tubuh orang puang, dia akan rasa nikmat dalam beristeri. Dia akan rasa nikmat duduk dengan isteri dia. Tahu. Kita ni tak berasa nikmat beristeri sebab mata kita tengok benda yang haram, yang bukan mahram kita. Faham lagi? Tak apa mu tawa dengan bini hamba. Mu tawa sebab mu tengok orang haram. Faham lagi? Kalau mu jaga tu, bini mu number one. Duduk dia rasa seronok belaka. Itu sebab dia. Faham lagi? Jagalah. Tak percaya mu jagalah. Aku akan rasa nikmat je. Nikmat dalam ibadah pun gitu juga. Haki mata je. Jangan main. Aku tahu, ni comel ni. Buat nombor 2. Biarlah, belum sampai masa. Dok liu pun. Faham lagi? Jangan kita nikah dua kerana nafsu. Jangan. Kita nikah dua kerana Allah. Nak dawah ramai lagi. Nak lahirkan zuriat ramai lagi. Betul tak? Ni. Tengok comel kakak tu. Jawab. Faham lagi? Hak tu dah rot cetong. Nikah. Dok bahagia pun. Tu. Okey. Comel Islam ni. Kalau kita faham. Mana ni? Okey. Jadi dalam kategori ini terdapat beberapa gelaran mujrimun, fajirin dan fasikin. Itu gelaran-gelaran yang kita dapat pada kita. Itu sejak belaka tu. Tu tak benar ke? Gelaran fasik apa sebab? Allah tak boleh. Kita nak Tuhan panggil kita dengan benda.
orang yang beriman, orang yang bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad. Sedap itu sama lagi. Nah, hey orang yang beriman kena kita. Nah, kena kita warung. Sedap tau. Ni hey orang pasti, kena kita. Jangan kita sambung tu. Hey nafsu mutmainnah, kena kita. Kita nak tu hak comel. Jadi okey, yang pertama ni kita tahu dah ini golongan muslim yang derhaka ataupun panggil mukmin yang asi. Mukmin yang derhaka. Dia beriman kepada Allah, bukan tak beriman pada Allah hari akhirat apa sebab, tapi dia derhaka. Sebab apa dia jadi derhaka? Sebab nafsu dia menguasai diri dia. Kita ada 4 kalau ngaji ilmu tasawuf. Dia ada nafsu, dia ada akal, dia ada qalbu, dia ada roh. Dia ada peranan masing-masing. Peranan roh lagu mana? Peranan nafsu lagu mana? Peranan qalbu lagu mana? Akal lagu mana? Dia ada peranan dia. Jadi bila rasa nak wajah apa sebab itu panggil nafsu. Kita dikuasai oleh hak tu. Macam mana nak kawal nafsu kita? Nabi pun ajar. Belajar lagi. Cara nak kawal nafsu. Lah, maka Nabi ajar kita. Kita belajar. Macam mana nak kawal nafsu kita? Sebab tu kalau orang mengaji yang berguru sungguh, dia ada muslim yang derhaka, solihin, syuhada, siddiqin kan. Okey. Ataupun dipanggil mukmin yang asi, mukmin yang abid, mukmin yang salik. Salik tu lah. Dan mukmin yang arif. Ataupun siddiq ni lah. Dia ni bilang aku Islam, waktu bilang aku iman. Serupa je. Jadi mukmin yang salik. Yang ketiga tu. Jadi mukmin yang salik ni mereka dibimbing oleh gurunya. Guru ajar kategori cara-cara macam mana untuk menundukkan nafsu. Guru dia kawal dia. Tu orang akan berjaya lah. Sebab tu untuk kita berjaya kita mesti ada seorang guru, dia panggil murabbi yang mengatur hidup kita. Dia rawat kita. InsyaAllah kita akan sampai. Kalau kita tak ada tu, tak berjaya kita. Sebab kita buat beragama, ikut tak, kita tak andal. Jadi kita duduk pakai ambil semua lah. Itu je lah. Kita nak siapa? Arif ataupun siddiqin ni. Hak kita minta siratal ladzina an'amta alaihim. Kita nak kan? Tak. Sebagaimana orang siddiqin, arifin, syuhada. Kita nak tu. Jadi mulut nak tu, tapi tubik sliding dah amal tangan nak tu kan. Kata nak jadi jutawan, lepas tu tubik duk wakah kau. Bodoh sungguh. Nak jadi jutawan mudah boleh duk wakah. Faham lagi? Dia kena cara nega. Nega kena belajar bab nega. Nak jutawan nega sebab Nabi ajar dah nega. Kerja kerajaan mudah boleh jadi jutawan. Saya cakap hanya dah gajimu 7,000 itu berarti naik sikit-sikit pakai penceng. Ada lah. Nak kaya nega. Nabi ajar dah. Mu akan kaya sekaya-kayanya. Nega. Lepas tu kena belajar ilmu nega. Faham lagi? Ni nak jutawan berat. Duk wakah mu tak duk jang. Lepas tu setahun tengok saing pakai BMW. Allah, kalau aku belajar sungguh ikut Yugi Kolpo pun belajar nega boleh akan BN tu. Biar tengok tahun ni pula. Tahun ni pula ngai pula. Pas orang lagi berak pada tu. Allah, pakai pula superbike boh GSR 1100. Oh, aku pergi duk main ngai kau tidak GSR tu. Dah apa? Tahun ni aku tobat belajar sungguh. Jauh pula. Ni kita jangan tangguh lah. Kita gini kalau berasa aku perlu pada ilmu agama betul-betul. Belajarlah tu. Sungguh. Dia gitu. Maka insya-Allah. Okey. Habis itu kata saat ni 40 minit lebih hari tadi. Sejam lah kat. Mereka sejam pula. Tak apa, 2 hari tak apa. Gari tadi. Jadi insya-Allah lah. Padahal tu sekarang ni insya-Allah kita dah tahu kategori kita duduk mana. Kalau kita duduk nombor 1 saat ni, bertobat dengan dah. Hak tu hati tegah tu jadi-jadilah buat. Apa lagi? Kalau mu buat juga mu duduk yang pertama ni lah. Kita dah lagi 3 di depan tu. Allahumma salli ala Muhammad. Hak betul dengan sebut suratul Fatihah tu. Ni yang keempat ni siddiqin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tambah tu. Tambah set-set Yahudi dan Nasara. Ada tambah? Tinggallah Tuhan larang walaupun sedap. Sedap Tuhan larang ni. Tapi kena tinggal lah. Sebab apa usul mu tinggal Allah Tuhan larang? Nas'aluka ridhaka wal jannah. Aku nak dapat keredaan Allah dan masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita nak tu. Sebab tu kita ni. Walaupun orang buat belaka kita Nampak? Orang tengok belakang awak lagi.
Kita tengok. Padahal dah telefon mudah buka itu ke. Nak tengok siapa? Boleh tak ke? Sebab apa mudah tengok? Nas'aluka ridhaka wal jannah. Aku nak masuk surga, aku tak mau tengok. Kita orang pada berketor. Ketor, memang. Gegar rumah. Bini tanya, apa bang gegar rumah itu? Ha? Rumah papang. Ada benda pun. Tak apa bang pelik nak gegar ni. Dak yang abang berasa nak tengok awet ni, tapi abang sebab abang ngaji ustaz usul kita dosa tengok. Sayang lalu. Baru dak tengok, sayang lalu. Tu kata, jangan tengok aurat orang lain. Jangan tengok. InsyaAllah confirm. Nah, bini kita akan kasih kita selama-lamanya. Confirm, yakin dengan Allah. Jadi bini nak sayang benda, mau senyap-senyap tengok awet. Dia memang tak nampak. Tuhan nampak. Apa lagi? Tu balik seorang tu. Jadi tak aman-aman rumah tangga. Betul tak gini? Jadi insyaAllah lah kita akan berubah. Kita akan rebut yang kedua. InsyaAllah salihin. Wa akum minas salihin. Kita nak amal soleh. Okey, insyaAllah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung yang kedua Islam tu. InsyaAllah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.